Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga negara yang hampir bebas dari wabak COVID-19. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Jika kita perhati kes baru setiap hari bagi kawasan Eropah, kita mendapati bahawa kesnya sudah menurun. Pada satu ketika, setiap harinya kes bertambah sebanyak 35,000 kes. Sekarang hanya sekitar 15,000 sahaja bagi seluruh Eropah lah, pertambahan kes setiap harinya. Jadi dah kurang, dah mengurang sebanyak 20,000 lah berbanding dengan bila tu sekitar awal April dulu. Dan kalau kita tengok setiap negara ni, banyak negara ni, Perancis, Spain, semua ni kan, UK, negara-negara ni mula menunjukkan penurunan kes setiap hari lah. Pertambahan kes setiap harinya dah menurun lah banyak negara-negara ni kan. Tapi bila kita perhati ke Asia ataupun ke Afrika, kesnya menaik. Asia keseluruhannya, setiap hari pertambahan kes adalah sebanyak 40,000. Sementara di Afrika hanyalah 10,000. Tapi dalam trend menaik lah, bertambah, makin bertambah setiap hari, kes baru setiap hari. Dan kalau kita perhati di Amerika Selatan, trendnya pun menaik. Di Amerika Utara, ini US, Kanada, Mexico ni kan, dia dah dalam keadaan mula stabil. Tetapi di Amerika ni naik ini disebabkan di Amerika dan juga di Mexico lah. Mexico memang sedang menaik lagi. Kanada sudah mula menurun. Amerika sebenarnya sudah mula nak menurun, tetapi sekarang ni dia mula menaik semula. Mungkin disebabkan oleh demonstrasi itulah. Maknanya itu kurangnya penjarakan sosial lah kan. Bila mereka membuat demonstrasi di serata bandar di Amerika Syarikat tu kan, jadi banyaklah kan berlaku perhimpunan masyarakat. Jadinya itulah mungkinnya tu kes di Amerika mula menaik semula. Jadinya jadi Amerika Utara menaik semula. Amerika Selatan dah memanglah dia menaik. Jadi bila kita tengok keseluruhannya, Afrika menaik, Eropah menurun, Asia menaik, Amerika Selatan menaik, Amerika Utara pun menaik juga. Jadi pada keseluruhannya dunia sedang kes barunya bertambah, semakin bertambah dalam trend menaik. Sekarang ni kita dah Jun 22 kan. Kes wabak ni bermula sejak daripada Disember. Jadi maknanya kita sudah berada dalam situasi wabak ni lebih kurangnya itu setengah tahun. Dan setengah tahun ni dunia masih mencatatkan peningkatan di dalam pertambahan kes setiap hari. Dan ni yang kita takutnya, bila lah agaknya nak menurun ni. Walaupun kita tahu di Eropah dah mula menurun lah dan beberapa negara Asia, tetapi pada keseluruhannya Asia masih lagi menaik. Jadi kita cuba teliti lah. Kita cuba teliti terutamanya negara-negara yang sudah mula menurun ni lah, nak menuju keadaan selamat lah. Oleh kerana petunjuk awal tu menunjukkan bahawa di kawasan Eropah tu sudah mula menurun. Jadi kita perhati negara-negara di kawasan Eropah. Jerman. Ni Jerman ni penduduk dia berapa? 83 juta lebih. Kes baru setiap harinya dah menurun. Sekarang dah pada sekitar 537 kes saja. Baru pada 22 hari bulan Jun. Sedangkan pada satu ketika itu, pada hujung Mac, kes barunya sekitar 6,000. Sekarang dah tinggal 537 saja. Jadi banyaklah. Dan kalau kita tengok aktif kesnya pun sudah menurun begitu banyak sekali. Sudah hampir kepada target 10% daripada kes aktif maksima. Austria pun sama. Austria pada satu ketika kes barunya sekitar 1,000. Sekarang dah tinggal berapa tu? 52 sahaja. Dan kalau kita tengok aktif kesnya pun sudah cantik mendata begini dan sudah di bawah daripada 10% maksimum aktif kesnya. Jadi kira lebih kurangnya boleh kita katakan Austria ni dah selamat lah.
masa berada di bawah daripada 10%. Dan Austria ni penduduknya 9 juta. Denmark kes baru setiap harinya sekarang ni bertambah 136 sahaja, sedangkan pada satu kita seketika hari itu 300 lebih pertambahan kes setiap harinya. Dan aktif kesnya sekarang ni sudah hampir kepada 10% daripada maksimum aktif kesnya. Kalau kita tengok Croatia pelanya, Croatia sekarang ni dah tinggal berapa tu? 19 jadi dah kecil lah dia punya pertambahan kesnya, dan aktif kesnya pun dah cantik menurun di bawah daripada 10% maksimum aktif kesnya. Dah kira dah selamat lah Croatia, cuma dia kena berjaga-jaga lah ni pasal ada bertanda nak naik semula. Denmark ni penduduknya 57 juta dan Croatia ni 4 juta saja. Negara kecil lah kalau kita bandingkan. Jadi banyak negara-negara kecil lah yang dah hampir selamat keadaannya kan. Kecuali Jerman tadi. Jerman kan tinggi jugalah 10 juta. Ini Finland. Finland ni negara yang di sebelah utara sangat lain dalam Eropah ni kan. Dia dah menurun sekarang ni, dah tinggal 1. 20 hari bulan Januari tu kes barunya cuma 1. Sedangkan satu ketika sekitar 200 pertama kes satu hari. Dan aktif kesnya ni tak tahulah kenapa bergigi macam gini ni turun, tapi pokoknya dia dah menurun lah. Dah rendah dah tinggal berapa tu 417. Sudah hampir kepada target 10% dari maksimum aktif kesnya. Begitu juga dengan Norway ni. Ni mendadak turun macam gini ni. Jadi sudah di bawah daripada 10%. Jadi Norway, Finland ni kira dah hampir berada dalam keadaan selamat lah. Kedua-dua negara ni penduduknya sekitar 5 juta. Jadi kecil je lah. Jadi yang ini pula Iceland dah cantik dah. Kalau kita tengok daripada graf aktif kesnya ni, dia kira dah selamat lah. Dah boleh dikatakan bebas daripada virus ni. Dan sekarang ni yang aktif kesnya cuma tinggal 7. Daripada maksimum hari tu lebih kurangnya 1,100 lah. Cyprus pun macam tu jugalah, sudah hampir dia dah menurun macam ini ni. Dah hampir sangat lah. Itali memanglah satu ketika tu pertambahan kesnya sampai 6,000. Sekarang dah tinggal 221 saja. Jadi memanglah Itali ni teruk satu ketika tu kan. Tapi sekarang perlahan-lahan dia sudah menghampiri target 10% daripada maksimum aktif kesnya. Jadi Hungary pun sama jugalah, menghampiri paras 10% tu. Jadi Itali ni penduduknya 60 juta. Sedangkan Hungary cuma 9 juta lebih sajalah. Jadi Itali ni kira negara besar jugalah kalau nak dikira. Dekat macam Jerman jugalah. Itu tadi negara-negara yang telah hampir ataupun telah selamat, hampir selamat ataupun telah selamat dari wabak. Iaitu negara-negara yang terletak di kawasan Eropah. Sekarang kita cuba lihat negara-negara lain yang telah selamat dan hampir selamat dari wabak COVID-19 ni. Ni memang kita tahulah China dah yang negara yang awal lah. Awal dia telah pun selamat sekarang ni. Itu bentuk aktif kesnya. Itu juga dengan South Korea. Tapi cuma South Korea ni nak menaik semula. Japan juga dah berada dalam keadaan selamat. Begitu juga Thailand, jiran kita. Ini lagi New Zealand ni memang dah mengisytiharkan bebas daripada virus. Australia pun dah selamat ni. Ini tertinggal pula Switzerland, negara Eropah ni. Tapi dia memang dah berada dalam keadaan selamat lah. Dah selalu sedikit kes aktifnya sekarang ni. Di negara ini Brunei ni memanglah dia kecil aja kan tetapinya dia dari segi bentuknya aktif kes dia dah menurun melandai macam ni, kira lebih kurangnya dia kira dah berada dalam keadaan selamat lah. Seperti mana Thailand, dua negara di ASEAN ni yang telah selamat, iaitu Thailand dan Brunei. Ini Singapura dalam perjalanan lah. Singapura yang penduduk 6 juta dalam perjalanan. Malaysia juga dalam perjalanan untuk menuju ke arah 10% maksimum aktif kes
Begitu juga Vietnam. Vietnam ni dah rendah tapi dia naik semula. Cuma dia agak landai. Vietnam ni penduduknya 97 juta. Jadi maksimum dia 150 kes. Myanmar ni dia macam Perancis. Bermasalah untuk nak menurunkannya, tapi kes dia tak adalah besar kan, tapi cuma yalah aktif kes dia masih ada sekitar 70 lebih itulah kan ya. Dan dia menghadapi masalah untuk nak menurunkan terus sehingga jadi sifar ataupun bawah daripada 10% maksimum kes. Itu negara-negara yang sudah selamat ataupun dalam perjalanan menuju selamat, terutama di Eropah. Tetapi banyak negara-negara lain yang masih menghadapi masalah dalam mengendalikan wabak COVID-19 ni. Ini Rusia ni, dia sedang menuju ke arah, kalau mungkinnya itu menuju ke arah puncak lah. Tapi belum jumpa lagi. Begitu juga dengan Belgium. Keadaannya sudah mula nak mendatar tetapi belum jumpa dia punya puncaknya bagi Rusia dan Belgium ni. Perancis pula menghadapi masalah untuk menarik ke bawah. Ini disebabkan oleh mereka tidak bermasalah untuk nak mendapatkan kesembuhan, jumlah kesembuhan yang tinggi. Jadi kalau tak silap ni di sini ni nilai kesembuhannya, jumlah kesembuhannya mengikut trend pertambahan. Jadi akibatnya sama je lah. Itu yang dia punya active case ni tu sama je macam tu kan. Kanada dah mula menurun. Mudah-mudahan dia dapat terus mengekalkan lah prestasinya untuk terus menurun. Tapi ini Iran, Arab Saudi, Bosnia Herzegovina dan Israel. 4 negara ni menghadapi masalah. Mereka telah mencapai pula bertemu dengan puncaknya dan dah menurun pun. Tetapi malangnya keadaannya sekarang ni aktif kes dia menaik semula. Ni di Iran pun begitu, di Arab Saudi pun begitu, di Bosnia Herzegovina pun begitu, di Israel pun sama. Israel ni dah bawah, dah jatuh turun agak jauh, tapi naik semula. Ni yang ada masalah bagi 4 negara ni. Tapi bagi Brazil, India, Mexico, Pakistan ni memang masih mencanak lagi lah. Mereka masih belum berjumpa dengan puncak. Tak tahu berapa lama lagi lah nak jumpa puncaknya. Ini negara-negara besar. Macam Brazil ni penduduknya 200 juta lebih, India 1380, Mexico 100 lebih, Pakistan 200 lebih. Jadi 4 negara ni adalah negara yang penduduknya agak tinggi lah di dalam dunia. Dan kalau kita sambung lagi, Bangladesh, Indonesia, Filipina dengan Egypt ni pun negara yang penduduknya 100,000 lebih. Tu macam Indonesia 200,000 lebih pun masih lagi dalam trend menaik, belum jumpa lagi puncaknya. Jadi tak tahu bila mereka akan jumpa puncaknya. Ini kan banyak negara ASEAN ni kan, India, Pakistan, Bangladesh ni kan. Baik itulah makanya negara Asia ni masih lagi dalam trend menaik. Indonesia, Filipina, Bangladesh, India, Pakistan. Jadinya membuatkan trend menaik bagi Asia. Kesimpulannya, walaupun banyak juga negara yang telah selamat atau hampir selamat dari wabak ini, tetapi banyak negara-negara besar yang masih menghadapi masalah mengendalikan wabak COVID-19 ini. Dengan yang demikian, dunia masih melihat peningkatan kes positif COVID-19 setiap hari. Dan trendnya masih dalam menaik. Walaupun wabak ini telah berlaku sekitar setengah tahun di peringkat dunia, kita masih jauh untuk sampai kepada apa yang boleh disebut sebagai dunia bebas dari wabak coronavirus. Walaupun kita dan beberapa negara tadi sudah berada dalam keadaan selamat ataupun hampir dalam perjalanan untuk menuju keadaan selamat, tapi banyak negara lain dan negara-negara besar yang masih dalam trend menaik. Jadi itulah dunia masih jauh lagi untuk disebut sebagai bebas daripada wabak coronavirus ni. Jadi kita negara kecil yang sedang menuju ke arah keadaan selamat ini, kita boleh mengambil kemanfaatan dengan dengan memperbetulkan semula keadaan ekonomi negara kita lebih awal daripada negara-negara yang lain. Mudah-mudahan kita
kuranglah terkesan dari segi ekonominya terhadap penduduk di negara ini, insya-Allah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua sama-sama berdoa, mudah-mudahan negara kita dapat bebas daripada wabak ini, dan sama-sama juga kita berdoa mudah-mudahan wabak COVID-19 ni hapus dari dunia kita inilah. Jadi kita semua dapat bebas kembali semula hidup dalam keadaan aman, tentram, tanpa adanya gangguan daripada wabak COVID-19 ini. Jadi sekian perbincangan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.